ahli kitab lain. Sebab tu saya kata Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah pada usia 27. Pada usia saya 27, Allah telah beri hidayah kepada saya dan saya telah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Tetapi saya memeluk agama Islam amat berbeza dengan muslimin muslimat di sini. Betul ke? Sebab kebanyakan muslimin muslimat di sini lahir saja Islam terus. IC sudah ada Islam. Cop sini pun Islam. Saya lain, saya perlu melalui BTC, Kristian, baru Islam. Adalah peringkat. Dan saya memeluk agama Islam berbeza. Saya masih ingat lagi. Semasa saya memeluk agama Islam, datanglah macam-macam perasaan terhadap diri saya. Perasaan yang pertama selepas saya mengucap syahadah di depan ustaz tu, semasa saya memeluk agama Islam, saya rasa amat lega. Saya rasa amat bersyukur Allah beri hidayah kepada saya. Saya tak tahu macam mana nak express, nak terangkan bersyukur tu. Padahal bila saya lihat diri saya bukan orang yang baik sangat. Tapi Allah beri hidayah kepada saya. Saya rasa amat bersyukur. Alhamdulillah. Itu perasaan yang pertama. Perasaan yang kedua, saya rasa amat takut selepas mengucap syahadah. Kenapa takut? Bila saya selepas mengucap syahadah, baru saya fikir balik, alamak, mak bapak saya belum Islam, adik-beradik saya belum Islam, saudara mara saya belum Islam, jiran saya belum Islam, kawan saya bukan Islam, orang yang saya kenal hari-hari kebanyakannya orang bukan Islam, belum Islam. Saya mula takut sebab ustaz yang Islamkan saya, dia kata, Lim, kamu dah masuk Islam, ini kewajipan kamu pergi berdakwah kepada orang-orang yang bukan Islam. Tanggungjawab saya yang mendakwah, ustaz tu tak perlu. Perasaan yang ketiga, saya rasa amat sedih selepas mengucap syahadah. Saya rasa sedih bukan kerana saya menyesal. Saya rasa sedih sebab saya ni dibesarkan di kampung. Di kampung saya, di Melaka. 80% orang di kampung saya, orang Islam. Kami duduk bersama-sama lebih daripada 35 tahun. Kita kenal satu sama lain. Kita kadang-kadang bercakap. Tetapi tak pernah ada seorang pun datang menceritakan apa itu Quran kepada kami. Tak ada satu pun. Tak ada satu perkataan pun. Sehinggalah mak saya meninggal. Abang saya meninggal. Saya rasa sedih. Kenapa orang Islam enggan nak berkongsi Quran ini kepada kita, kepada kami? Kenapa orang Islam ni nak menyembunyikan kalimah Allah daripada kami? Kenapa orang Islam ni nak sorok kalimah Allah daripada kami? Kenapa orang Islam tak nak berkongsi? Bukankah Quran diturunkan salah satu tujuan yang paling utama adalah untuk mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya? Betul ke? Kalau saya tanya, siapa dalam cahaya? Kita orang Islam kata kita orang Islam dalam cahaya. Siapa dalam kegelapan? Orang bukan Islam, orang yang belum Islam, kita kata dalam kegelapan. Persoalan saya, siapakah yang seharusnya pergi menyampaikan risalah ini supaya kawan-kawan kita yang bukan Islam, yang belum Islam boleh keluar daripada kegelapan ke cahaya? Tanggungjawab siapa? Kenapa Allah utuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini? Salah satu tujuan yang paling utama adalah mengajak manusia keluar daripada kegelapan ke cahaya. Betul ke? Setuju tak? Ini sunnah yang paling utama. Tapi biasanya yang paling utamalah orang tak buat. Yang tak utama buat cukup-cukup. Sunnah adat buat cukup-cukup. Sunnah ibadah amat susah nak buat. Kita sepatutnya cari alasan untuk buat dakwah sebab kita nak ikut perintah Nabi Muhammad SAW. Dah ingati kita bahawa pergi menyampaikan. Kalau kita masih ingat lagi dalam khutbah yang terakhir, apa yang baginda kata kepada para sahabat yang 110,000 tu,
Bila kita tanya, adakah aku telah sampaikan risalah Islam kepada kamu? Mereka semua jawab, ya Rasulullah. Berapa kali? 3 kali. Apa baginda kata? Pergi menyampaikan kepada mereka yang tiada di sini. Betul ke? Pergi sampaikan, betul tak? Sebab itulah Islam sampai ke merata dunia. Sebab sahabat dulu memang faham perintah Nabi Muhammad SAW. Tapi hari ini kita duduk di Malaysia, kawan-kawan kita yang kita kenal sudah dapat tak risalah Islam yang sebenar? Kita dah sampai ke belum? Kita ikut sunnah Nabi ke tidak? Wallahualam. Yang saya tahu orang Perlis ni memang Darul Sunnah. Betul ke? So saya pasti orang sini mesti berdakwah. Alhamdulillah. Malam ni, ini bukan hibah, belum masuk tajuk. Malam ni nak bincang satu tajuk yang saya rasa amat penting untuk kita. Tapi sebelum saya mula, nak tanya soalan dulu. Boleh bagi tahu saya tak? Tokoh Melayu yang pernah dengar ceramah saya jangan jawab. Yang pernah dengar YouTube pun jangan jawab. Jawab hukumnya haram. Tokoh Melayu yang salah seorang yang paling awal yang menulis buku perbandingan agama. Ataupun bagilah nama-nama siapa-siapa yang Melayu, yang pakar dalam bidang perbandingan agama di Malaysia. Saya kenal seorang yang saya terkejut. Selama ini saya ingatkan dia mahir dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya ingatkan dia mahir dalam Quran dan sunnah. Tetapi dia bukan saja mahir dalam Quran dan sunnah, malahan dia mahir dalam bidang perbandingan agama. Siapa dia? Tuan Guru Ning Aziz Nikmat. Tuan Guru Ning Aziz Nikmat telah menulis sebuah buku perbandingan agama lebih kurang 37 tahun yang lalu. Tapi tak ramai orang kenal kok. Pernah baca? Tak apalah. Bukan semua orang kenal kok. Tapi saya sangat hormatlah sebab ilmu perbandingan agama dia mahir. Cakap Malaysia kita mungkin tak biasa. Kita cakap international lah. Boleh bagi tahu saya tak? Siapakah tokoh perbandingan agama yang kita kenal, yang paling hebat di dunia? Siapa dia? Orang sini memang tak biasa dengan perbandingan agama. Pernah dengar tak Sheikh Ahmad Didat? Didat pernah dengar? Sheikh Ahmad Didat adalah guru pertama saya. Saya belajar perbandingan agama dengan Sheikh Ahmad Didat. Saya belajar dengan Zakir Naik. Saya belajar dengan Gary Miller. Saya belajar dengan macam-macam lagi. Yang paling penting saya belajar dengan Syekh Nuruddin Lemo. Ini yang paling hebat sekali dalam bidang perbandingan dakwah dan sebagainya. Ahmad Didat, dia telah daripada dakwah dia saja berpuluh-puluh ribu orang memeluk agama Islam. Hantar surat berterima kasih kepada dia. Sebab dia pergi berdebat dengan padri-padri satu dunia. Dan dia kasih KO semua. Tahu tak KO? Padri yang begitu hebat. Ahmad Didat hanya mempunyai kelayakan. Pelajaran dia hanya mempunyai darjah 5 saja. Berdebat dengan padri-padri satu dunia, mereka ada master, ada PhD. Tapi bila debat, siapa menang? Ahmad Didat menang. Semua knockout. Hebat tak Ahmad Didat? Hebat. Satu dunia pergi berdebat dengan padri. Tapi adakah dia yang paling hebat? Tidak. Yang lebih hebat daripada Ahmad Didat adalah guru Ahmad Didat. Siapa di sini kenal guru Ahmad Didat? Tak pernah dengar. Guru Ahmad Didat adalah Maulana Khairanawi. Maulana Khairanawi adalah seorang tokoh perbandingan agama yang bagi saya lah, dialah yang paling hebat. Lebih hebat daripada Ahmad Didat. Kenapa? Sebab Ahmad Didat boleh berdebat, berdialog semua ni. Hujah-hujah dia datang pada mana? Datang pada buku Maulana Khairanawi. Siapa di sini kenal guru kepada Maulana Khairanawi? Maulana Khairanawi pun tak pernah dengar kok. Sebenarnya Brother Lim tanya soalan-soalan ni semua ada sebabnya. Hari ini
Malam ni Brother Lim nak memperkenalkan seorang tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama sepanjang zaman adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda adalah tokoh yang paling hebat dalam bidang perbandingan agama. Biasa baca tak? Baginda hebat. Biasa baca tak? Baginda berdialog, berdebat dengan padri-padri. Biasa baca tafsir tak? Kalau ada peluang, baliklah rumah, bukalah buku tafsir. Mana-mana satu buku tafsir ada sebut surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 59 hingga 64. Lebih kurang 6 ayat di sini. Kalau kita baca, kita akan terkejut beruk. Pernah tengok beruk terkejut? Kenapa? Dulu-dulu saya tidak tahu. Saya ingat Ahmad Didat paling hebat. Tetapi selepas saya baca tafsir ini, baru saya tahu baginda adalah tokoh yang paling hebat di dunia dalam bidang perbandingan agama. Kenapa? Saya bagi sedikit tafsir. Kalau kita buka buku-buku tafsir, ada sebut, dulu-dulu baginda sering kali menulis surat kepada pemerintah-pemerintah yang bukan Islam. Dan ajak mereka memeluk agama Islam. Aslim, taslam. Masuklah Islam dan kamu akan selamat. Baginda ajak. Dan pernah sekali baginda tulis sepucuk surat kepada ketua Kristian, ketua bishop. Nama dia Abu Hatrisha bin Alqamah di Najran. Dan baginda tulis sepucuk surat, jemput dia. Masuklah Islam dan kamu akan selamat. So itu bishop tu bila terbaca surat itu, terkejut. Kenapa terkejut? Sebab mengikut kepercayaan orang Kristian, selepas Nabi Isa alaihissalam, tak ada Nabi lagi. Selepas Nabi Isa alaihissalam, tak ada Nabi. Tiba-tiba dapat sepucuk surat, kata dia seorang Nabi, seorang Rasul dari negara Arab. Wah. Mereka nak pergi siasat lah. Tengok ni Nabi yang betul ke Nabi yang palsu? Maka mereka rancang sekumpulan di kalangan mereka, majoritinya padri. 60 di kalangan mereka, suatu hari mereka pergi ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kat mana? Dekat Masjid Nabawi. Semasa mereka datang, baginda dengan para sahabat baru habis solat asar. Dan baginda diberitahu, wahai Rasulullah SAW, kata kita ada tetamu. Maka baginda kata, jemputlah mereka masuk. Berapa ramai? 60 orang. Kebanyakannya padri. Baginda kata, jemputlah mereka masuk. Dan mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi. Dan mereka berdialog dengan baginda dalam Masjid Nabawi 3 hari 2 malam. Biasanya lah orang berdialog, berdebat berapa jam? Ini 3 hari 2 malam punya. Bukan saja itu, pada Ahad pagi, kesemua 60 padri ni, mereka nak keluar pada Masjid Nabawi, nak cari tanah lapang untuk buat sembahyang Kristian. Hari Ahad kan hari besar orang Kristian. Hari Jumaat hari besar, paling besar bagi kita orang Islam. Hari Sabtu orang Sabat Day bagi orang Yahudi. Betul ke? Dan mengikut satu tafsir, satu pendapat dalam satu tafsir tu. Pernah baca tak tafsir ini? Tafsir Al-Azhar Hamkah. Biasa baca? Alhamdulillah. Dalam tafsir Al-Azhar Hamkah ni, ada satu pendapat mengatakan baginda telah offer mereka, minta mereka tak perlu keluar. Kamu buat sembahyang sajalah Kristian, cara Kristian dalam Masjid Nabawi. Dalam tafsir Al-Azhar Hamkah. Satu pendapat di sini. Baginda offer mereka buat sembahyang cara Kristian dalam Masjid Nabawi. Hari ini, rasa-rasa kita akan benarkan tak mereka buat sembahyang cara Kristian dalam masjid kita? Jangan cakap buat sembahyang cara Kristian. Nak masuk dalam masjid kita pun persoalan yang besar. Betul ke? Secara umumnya lah di Malaysia, kita benarkan tak orang bukan Islam masuk dalam masjid secara umumnya? Tak benarkan, betul? Tapi Nabi benarkan ke tidak? Nabi benarkan. So mana satu sepatutnya kita ikut? Ikut Nabi ke ikut orang Malaysia? Mungkin orang Malaysia lebih hebat kot. Mana satu sepatutnya saya ikut? Kenapa baginda benarkan, kita tak benarkan? Macam-macam alasan kita bagikan. Baginda kata halal, kita kata haram. Apa sebabnya? Kita kata tak boleh masuk. Pelik di Malaysia. Di Melaka, kebanyakan masjid-masjid Melaka, rupa Cina yang banner orang yang Cina yang banner.
Bila siap, Cina tak boleh masuk. Apa sebab kita tak benarkan? Yang saya boleh fikir satu sebab saja. Kenapa kita tak benarkan mereka masuk? Kita tak benarkan mereka masuk sebab masjid dan surau di Malaysia sebenarnya lebih suci daripada Masjid Nabawi. Faham tak apa saya cakap? Saya sedang singtam, perkataan baru bahasa Melayu, singtam. Faham tak apa maksud singtam? Sindir sampai hantam. Kalau baginda telah kata halal, siapa berani kata haram? Kalau baginda kata orang bukan Islam boleh masuk dalam masjid, baginda dah tunjuk contoh. Mereka berdialog, berdebat, duduk dalam masjid, makan dalam masjid 3 hari 2 malam. Kita kata tak boleh. Kenapa begitu? Tak apa. Bila mereka dah masuk, 2 bishop duduk depan. Tahu tak bishop tu apa? Saya terangkan. Dalam agama Katolik, Kristian, dia ada priest atau padri. Priest, dia panggil priest. Lepas priest, dia ada bishop. Lepas tu dia ada archbishop. Lepas tu dia ada cardinal. Lepas tu dia ada pope. So, Nabi berdialog dengan bishop. Okay? Yang bernama Abu Hatrisha bin Alqamah. Dan salah seorang lagi, namanya adalah Abdul Al-Masih. Maka dua di bishop duduk depan, 50 padri, 58 padri duduk belakang. Dan semua sahabat baginda duduk di belakang baginda. Semuanya diam. Hanya baginda seorang saja yang bercakap. Apa yang baginda cakap? Sebagai tuan rumah, baginda mula dulu. Baginda kata kepada mereka, aslima. Apa yang maksudnya aslima? Masuklah kamu kepada Islam. Baginda ajak mereka masuk Islam tak? Baginda sebagai seorang Muslim, ajak tak orang masuk Islam? Hari ini kita sebagai seorang Islam, kita ikut tak Nabi? Ajak kawan kita masuk Islam tak? Boleh tak mulai esok, jumpa kawan bukan Islam, gunakan perkataan aslima. Masuklah kamu kepada Acong, masuklah kepada Islam. Mutu, masuklah kamu kepada Islam. Tak boleh ajak orang masuk Islam kau. Baginda ajak. Masuklah kamu kepada Islam. Mereka pun jawab, qad aslamna qablaka. Dia kata, kami telah lama Islam. Lama. Sudah awal, lebih awal Islam. Mereka kata. Dan ulama-ulama Islam kaji kata-kata mereka. Ulama-ulama Islam kata-kata mereka ni ada kebenarannya. Kenapa? Sebab memang Islam telah wujud sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul ke tidak? Baginda hanya Nabi atau Rasul yang terakhir. Tapi baginda jawab, kadzabtuma. Kamu semua ni berdusta, baginda kata. Kamu semua ni menipu. Mana akumal minal islami. Da'aukumal lillahi waladan wa ibadatukum as-salib. Baginda kata kamu apa? Kamu semua ni terhalang daripada agama Islam. Kamu semua ni terhalang daripada agama Islam. Kenapa? Sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Betul tak hari ini orang Kristian ni dia panggil Jesus Christ is the son of God? Anak Tuhan? Betul ke? Sebab itulah baginda kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Kamu semua bukan Islam sebab kamu kata Allah mempunyai seorang anak. Maksudnya siapa-siapa di sini, sesiapa yang kata Allah mempunyai seorang anak, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan Islam. Setuju tak? Mereka semua terhalang daripada agama Islam sebab syirik kepada Allah. Bukan saja syirik. Mereka ni memulia-muliakan salib. Ingat lagi 2 tahun yang lalu saya pergi ke Austria, saya pergi ke Munich, Germany, ada dialog di situ dengan Kristian. Dan saya pergi ziarah gereja mereka. Ziarah mereka ada satu tempat mereka sujud kat cross, mereka sembah cross. Sebab itulah baginda kata kamu memulia-muliakan salib. Bukti paling jelas kita tengok cerita Dracula. Tahu tak Dracula tu apa? Orang Masali punya panggil apa? Dracula lah kan? Biasanya macam mana nak bunuh Dracula? Pakai salib, betul ke? Mereka mulia-muliakan salib, ingatkan salib ada kuasa. Padahal salib mana ada kuasa? Dan mereka makan khinzir. Mereka makan kerbau pendek. Dahlah syirik, tukar syariat. Padahal kitab orang Kristian, kalau kita baca dalam kitabnya, kerbau pendek, khinzir ni haram. Contohnya disebut dalam Bible. Ada beberapa ayat dalam Bible disebut dalam kitab yang bernama Leviticus. Bab nombor 11, ayat 7 dan 8.
dalam kitab yang bernama Deuteronomy bab 14 ayat 58, dalam kitab yang bernama Isaiah bab 65 ayat 2 hingga 5. Dalam Bible itu sebut apa? Dia kata, thou shall not eat the flesh of the swine. Kamu tak seharusnya makan daging kincir. Dalam Bible kata, it is unclean for you. Dia tidak suci, dia tidak bersih bagi kamu. Thou shall not touch it. Kamu tak seharus sentuh pun. Kitab dia kata jangan sentuh, bukan makan. Makan memang tak boleh, sentuh pun jangan. Kitabnya melarang, tapi orang Kristian hari ini 2 bilion Kristian tiap-tiap hari makan karabau pendek. Dahlah syirik, tukar syariat lagi. Sebab itulah Nabi kata kamu semua terhalang daripada agama Islam. Mereka datang ni mau siasat, belum siasat sudah kena hantam. Apa mereka buat? Mereka pun tanyalah soalan, nak perangkat baginda. Apa soalan dia tanya? Dia tanya, illam yakun Isa waladullahi faman abuhu. Dia kata kalau Isa tu bukan anak Allah, siapa bapaknya? Kalau Kristian tanya kita, macam mana jawab? Dan bila saya baca tafsir itu, sangat-sangat seronok bila saya baca. Kenapa? Sebab jawapan baginda begitu hebat sekali. 1400 tahun yang lalu, padri-padri ini semua tak boleh lawan, tak boleh jawab. Hari ini, mereka pun tak dapat jawab. InsyaAllah, sampai hari kiamat pun mereka tak mampu nak jawab. Kenapa? Sebab jawapan baginda begitu hebat sekali. Macam mana baginda jawab? Baginda bagi 2 soalan untuk menjawab soalan tadi. Apa yang baginda kata? Baginda kata, alastum taqlamuna annahu la yakunu waladu illa wa yusyabbihu abahu. Dia kata, adakah kamu semua mengetahui anak mesti menyerupai bapaknya? Mereka berdua kata, ya Muhammad. Mereka tak tahu itu perangkap. Apa maksud anak mesti menyerupai bapa? Kalau Isa alaihissalam tu anak, bapak tu Allah. Kalau Isa alaihissalam tu anak Allah, anak mesti menyerupai bapa. Betulkah? Mereka kata ya. Fitrah. Lepas tu baginda tanya, alastum taqlamuna anna rabbana hayyul la yamut. Adakah kamu semua mengetahui Tuhan kita Allah hidup sama sekali tak mati? Mereka setuju. Ya Muhammad. Dia lupa perangkap lagi. Kalau dia percaya Allah hidup sama sekali tak mati, dalam agama Kristian hari ini, mereka percaya tak Isa alaihissalam mati di salib? Mereka percaya ke tak percaya? Percaya. Kalau percaya, Isa alaihissalam mati di salib, bapa tak mati di salib. Tadi dia setuju apa? Dia kata anak menyerupai bapa. Anak mati, bapa tak mati, menyerupai ke tak menyerupai? Mereka tak mampu, mereka terkejut semua. Terkejut beruk ni. Mereka tak puas hati. Mereka minta lagi. Dia minta. Dia kata Muhammad SAW, dia minta, boleh tak bagi satu nama, satu insan, satu manusia yang wujud di muka bumi ini yang tak ada bapa punya. Maka baginda bacalah ayat Quran, surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 59. Inna masala Isa inallahi kamasali Adam. Persamaan antara Isa dengan dalam sisi Allah macam Adam alaihissalam. Betul ke tidak? So Allah menciptakan mereka berdua dengan apa? Tanah. Hanya mengatakan kun fayakun. Betul ke? Kalau kelahiran Isa alaihissalam, kalau kelahirannya tanpa seorang bapa, ada seorang ibu. Kalau kelahirannya yang mujizat ini, boleh menjadikan dia anak Tuhan. Kalau mengikut kepercayaan Kristian, dia anak Tuhan. Kalau begitu, Adam alaihissalam lebih layak jadi abang kepada anak Tuhan. Sebab Adam alaihissalam dilahirkan tanpa mak, tanpa bapa. Siapa lebih hebat? Hebatnya jawab Nabi Muhammad SAW. Memang sampai sekarang orang tak boleh lawan. Pendekkan cerita, akhirnya apa berlaku? Ada segelintir padri goyang. Dan kemudian mereka memeluk agama Islam. Dan mereka kembali ke Najran, mereka berdakwah. Akhirnya hari ini kita balik ke Najran, majority 99.9% rakyat di situ semuanya beragama Islam. Siapa yang mula dengan dakwah?
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jenis dakwah? Perbandingan agama. Masa tak banyak, saya terpaksa kakak bagi yang pendek saja. Perbandingan agama adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja Tuan Guru Ning Aziz Nikmat hebat, Tuan Guru Harun Din pun hebat dalam bidang perbandingan agama. Betul ke? Kalau tengok YouTube, macam mana dia terangkan? Ramai. Perbandingan agama ni penting. Sunnah Nabi sepatutnya diajar di rumah, diajar di masjid dan surau, diajar di sekolah. Ada satu sekolah tahfiz di Dungun. Mereka telah masukkan silibus sekolah tahfiz itu, masukkan silibus perbandingan agama dalam salah satu pelajaran untuk anak-anak murid di situ. Bukan saja kita belajar Quran, kita kena belajar perbandingan. Barulah kita menghargai. Kalau tak banding, susah nak menghargai. Tengok, di Malaysia kita mempunyai ramai orang Islam. Tapi ramai tak orang Islam yang tak menghargai Islam? Atau sikit saja? Apa sebab ramai orang tak menghargai Islam? Sebab kita tak banding. Tak banding susah nak menghargai. Sayyidina Umar radhiyallahu anhum dia kata, kalau seseorang itu tidak mengenali jahiliyah, dia susah nak menghargai Islam. Sebab itulah sahabat-sahabat kebanyakannya memeluk agama Islam. Betul ke? Sebab mereka pernah hidup zaman jahiliyah. Mereka dapat banding kebatilan dengan kebenaran. Dan bila mereka memeluk Islam, mereka berjuang dalam jalan Islam dengan serius. Betul ke? Mereka sanggup mengorbankan nyawa. Mereka berjuang. Mereka pergi ke merata dunia, pergi menyampaikan risalah Islam. Kalau kita tak banding, susah nak menghargai. Salah satu masalah yang paling besar di Malaysia hari ini adalah cara kita belajar Islam. Bagi diri saya, mungkin saya salah. Saya rasa cara kita belajar Islam kurang tepat. Cara tak betul. Kurang asam sikit. Orang Cina datang nak cakap dengan orang Melayu macam mana nak belajar Islam. Bukan. Maksud saya, kalau kita masih ingat lagi tak macam mana Quran diturunkan? Masih ingat lagi? Jatuh daripada langit ke turun berperingkat-peringkat? Turun berperingkat-peringkat. Ada dua peringkat yang besar. Peringkat pertama, Quran mula diturunkan di Mekah dulu. Betul ke? Lebih kurang 13 tahun. Kemudian turun di Madinah, lebih kurang 10 tahun. Betul tak ada dua peringkat yang besar? Mula-mula Quran turun di Mekah 13 tahun, ayat-ayat yang diturunkan majoritinya ayat apa? Akidah ke fiqh? Akidah. Betul ke? Akidah. Akidah ni luas lah, termasuklah tauhid, termasuklah cerita-cerita tentang Nabi sebelum ini, termasuklah akhlak dan sebagainya. Luas. Tapi hari ini kita belajar Islam mula dengan akidah banyak ke fiqh banyak? Saya mula-mula hari pertama masuk Islam, hantar kat sekolah pondok belajar. Kelas pertama saya diajar najis. Macam mana nak bezakan najis berat, najis ringan. Selepas ajar itu ustaz tanya saya, Lim, you fahamkah itu najis berat, najis ringan? Sikit-sikit ustaz. Terangkan. Nak tahu berat ke ringan, ambillah najis letak dalam air. Terapung, ringan. Tenggelam, berat. Nak persoalan saya, adakah orang yang baru masuk Islam hari pertama belajar najis? Kita sepatutnya ajar tauhid. Betul ke? Kita sepatutnya ajar dia, kita kena bersihkan diri kita daripada syirik. Semua syirik kita kena buang. Tak boleh ada syirik. Betul ke? Ini yang paling penting. Kalau kita dah bina ini, maka orang itu mudah. Dia tak akan keluar Islam. Dia akan sayang Islam. Tapi hari ini kita mula dengan apa? Boleh cakap terus terang ke sini? Atau nak saya berlapik? Boleh cakap terus terang? Sebab saya takut orang marah saya. Kalau kita nak cari satu kebenaran, kalau kita nak cari kebenaran, kalau kita nak kaji sesuatu perkara, apa kita buat? Apa-apa kajian yang kita nak buat, degree, master, PhD, apa-apa jenis kajian, kita tak boleh lari daripada 4 langkah ini. Peringkat pertama, kita kena
kumpulkan bahan-bahan tentang subjek yang kita nak belajar tu. Lepas tu apa kita buat? Kita kaji, kita banding, kita dialog, kita bincang, kita kaji sehingga kita dapat jawapan yang kita nak. Bila kita dah dapat jawapan yang kita dah yakin, barulah kita amalkan. Betul ke? Itu caranya. 1, 2, 3, 4. Kumpulkan bahan, kaji, dah pasti apa yang jawapan yang kita dapat, baru kita amalkan. 1, 2, 3, 4. Hari ini kita beragama Islam 1, 2, 3, 4 ke? Atau 4 terus? Inilah satu masalah. Ramai orang Islam kurang menghargai Islam sebab mereka tidak kaji. Macam mana? Okey, ambil bahan, kaji. Dah kaji, baru yakin. Bila yakin, dia akan amalkan dengan ilmu. Kalau masuk 4 terus, apa yang berlaku? Kita buat andaian. Bukan kerana kita boleh buktikan, kita dengar orang kata. Bila kita buat andaian, amalan kita ikut-ikutan. Buta tuli. Tak percaya? Nak saya buktikan? Kita buktikan. Dalam agama Islam, agama Islam mudah ke susah? Tak jawab maksudnya Islam susah lah. Islam mudah ke susah? Ini cara paksa orang jawab. Bila saya mana-mana saya bagi ceramah, bila saya tanya Islam mudah ke susah, semua akan kata mudah. Tapi bila saya tanya mudah kat mana, percayalah kata saya, mereka tak mampu dah jawab dengan betul. Kenapa? Sebab kita hafal jawapan. Kita tak tahu macam mana nak buktikan dia mudah. Kita hanya tahu ustaz kata mudah, jangan cakap susah. Susah akidah lari. Adakah itu cara menjawab? Islam mudah ke susah? Mudah. Nak dengar jawapan saya tak? Saya bagi testing, bagi jawapan. Tengok boleh terima tak? Kalau tak boleh, tolong tegur saya. Saya ni mu'alaf. Kalau orang tanya kita, Islam mudah ke susah? Jawapan kita adalah, jangan jawab mudah ke susah dulu. Tanya dia balik. Kamu tanya diri saya ke? Tanya agama Islam. Tanya dia, mana satu dulu? Diri saya lain, agama Islam lain. Tapi kalau kamu tanya Islam, agama yang paling mudah di dunia. Kenapa? Sebab agama Islam datang pada Allah SWT, penciptanya sendiri. Islam tu mudah, Islam agama fitrah. Islam tu mudah sebab Islam beri kita panduan, bimbingan yang sempurna. Betul ke? Islam tu mudah sebab Allah berfirman dalam Quran. Banyak ayat dalam Quran sebut Islam tu mudah. Contohnya surah Al-Had surah ke-22 ayat 78. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 185. Surah Nisa surah ke-4 ayat 28. Surah Al-Baqarah surah ke-2 ayat 286. Semua ayat-ayat sebut ni Islam tu mudah. Kalau tanya Islam paling mudah di dunia. Tapi kalau tanya diri saya, lain ceritanya. Kenapa? Sebagai seorang Islam, mudah ke nak amalkan Islam? Apa yang kita nak capai dalam Islam? Setuju tak kita nak berjaya di dunia dan di akhirat? Kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, sebagai seorang Islam, kita tak boleh lari daripada kata-kata ini. Apa tu? No pain, no gain. Good things not cheap. Cheap things not always good. Faham tak? No pain, no gain tu apa? Nak jadi seorang bina badan bodybuilder. Mula-mula angkat besi, mula-mula 2-3 minggu tu, sakit ke tak sakit? Orang yang jadi bina badan tu, mula-mula nak berlatih tu, kena buat banyak latihan. Sakit. Yang paling sakit, hari yang kedua. Hari pertama tak begitu sakit. Hari yang kedua, yang ketiga tu. Betul ke? Dan seterusnya. Tapi, bila dah lama berlatih, berbulan-bulan berlatih, tak begitu sakit lagi. Betul ke? Sampai satu tahap bila kita sudah latih bertahun-tahun, maka angkat besi ni tak ada apa-apa dah. Dia jadi mudah bagi kita. Betul? Sama juga dalam Islam. Kalau kita nak berjaya dalam Islam, kita tak boleh lari daripada no pain, no gain. Sebab dalam Islam, kalau kita nak berjaya, kita perlu solat. Banyak solat tak? Bukan saja buat fardu. Kita kena buat banyak solat sunat. Kita kena buat tarawih.
Solat tarawih, tiap-tiap tahun kita kena buat qiyamul lail dan sebagainya. Nak buat banyak-banyak ni senang ke susah? Berapa kerap kita buat qiyamul lail? Berapa kerap kita bangun malam-malam buat tahajud? Nak berjaya dalam Islam, kita kena banyak bagi zakat, bagi sedekah, tolong orang susah. Dan berjaya dalam Islam, kita kena puasa. Bukan saja puasa dalam bulan Ramadan. Kalau ikut sunnah Nabi, Isnin Khamis, betul ke? Kalau sunnah Daud alaihissalam mana? Selang-selang lagi. Dah lah solat banyak, puasa banyak, zakat, buat kebaikan, kebajikan, semua kena buat. Buat banyak-banyak ni, senang ke susah? Susah. Susah. Tapi banyak berlatih, dia boleh jadi mudah bagi kita. Tapi bila sampai satu tahap yang kita berlatih, sehingga dia sudah sebati dengan diri kita, maka pada masa itulah Islam tu mudah bagi diri saya. Bukan Islam mudah ke susah? Mudah. Itu ikut-ikutan point saya. Kalau kita tak kaji begitu, maka kita hanya kata bagi jawapan, dia punya result aja. Tapi kalau kita faham, kita akan bagi kenapa saya boleh buktikan. Maksud saya, macam mana boleh jadi mudah bagi diri saya? Beginilah. 1, 2, 3, 4. Kalau kita nak belajar Islam, tak boleh lari daripada begitu. Sebaik-baiknya, mula macam sebagai seorang mu'alaf, kaji Islam balik. Masalah ni, salah satu masalah yang paling besar, kalau kita nak ajak orang lahir Islam kepada Islam yang sebenar. Cabaran yang paling besar. Tahu tak apa tu? Orang putih kata, to undo and unlearn. Tahu tak undo and unlearn? Banyak amalan yang kita amalkan, saya nak betulkan, saya cakap tak betul, susah nak terima punya. Kenapa? Ikut-ikutan. Takkanlah syekh saya kata, takkanlah ustaz saya kata salah. Tak boleh betulkan. Susah nak betulkan, dia tak akan terima. Kata salah memang tak akan terima. Kefahaman dia tentang isu itu kalau kita nak betulkan, oh no way. Ini pendapat, tak ada pendapat lain. Salah satu masalah yang buat kita tak boleh maju, kefahaman kita tak boleh meningkat, sebab kita tak boleh undo and unlearn. Tak boleh diperbetulkan. Ini masalah yang paling besar bagi orang Islam. Sampai bila saya boleh cakap? Sudah masa ke? Kalau kita tak banding, sangat susah. Kalau tak tahu perbandingan agama, kita susah nak berdakwah. Sebab itulah ramai orang Islam di Malaysia tak berdakwah. Bukan tak nak berdakwah, sebab tak belajar perbandingan agama. Macam mana nak dakwah? Kita cakap Islam, dia cakap agama dia. Dan apa lagi? You cakap agama you baik, dia cakap agama dia baik. Apa mau cerita? Tapi kalau kita tahu perbandingan agama, dakwah kita akan berkesan. Nak saya bagi contoh? Boleh ke? Tapi dengan satu syarat. Semua orang di sini tak boleh ikut cara saya. Setuju ke tak setuju dulu? Setuju baru cakap. Tak setuju tak mau cakap. Okey, setuju. Begini. Saya hantar salah seorang anak saya belajar di dalam gereja. Jangan ikut ya. Jangan ikut. Kenapa? Kindergarten, sekolah. Tak kindergarten tu apa? Tadika. Bila saya hantar anak saya, sebab saya lihat gereja tu di Melimau tu ada ratus orang Kristian yang baik-baik. Kalau saya tak cari alasan untuk masuk ke gereja untuk berdakwah, saya tak tahu siapa yang akan pergi. Rasa-rasa ulama akan pergi tak? Rasa-rasa mufti akan pergi tak? Ustaz-ustaz akan pergi tak? Saya tak tahu. Ustaz pergi tak? Siapa akan masuk? Saya tak tahu. So saya cubalah, sebab saya nak berdakwah, saya pun masuk. Hantar anak saya pergi daftar nak belajar. Semasa pergi daftar, saya bawa anak saya dengan isteri saya. Isteri saya Melayu, ketudung lah. Semasa pergi daftar tu, itu cikgu pening. Tu cikgu Cina sana, tu Kristian tu. Dia tengok nama saya, Lim Jui Sun. Anak saya, Lim Ming Fu. Bini pakai tudung Melayu. Siapa murtad?
Dia pening. Lepas tu saya cakap dengan cikgu, sebenarnya kami ni beragama Islam. Dia tanya, kenapa kamu tak ada nama Islam? Nampak tak dia pun salah faham. Saya jelaskan apa yang saya jelaskan tadi. Faham ke? Oh, lepas tu dia kata, oh masuk Islam boleh kekalkan nama Cina kah? Saya kata boleh. Nak tukar pun boleh, nak kekal pun boleh. Yang penting nama itu mau nama yang maksud yang baik. Lepas tu saya cakap dengan cikgu tu, ingat cikgu, lain kali kalau kamu mau masuk Islam, kamu pun tak payah tukar nama. Itu cikgu kata, tak nak. Isu tak perlu tukar nama, huru-hara 2-3 minggu dalam gereja tu. 2-3 minggu. Oh, semua cikgu bincang. Itu Cina tu, masuk Islam ni. Nama tak tukar. Bincang aja. So, saya nak berdakwah. Mula-mula saya tak boleh pergi terus cakap agama kan. Dia tak tanya apa-apa. Mula-mula 2-3 bulan, saya tak cerita tentang Islam. Saya berkawan dulu. Tanya tentang kesihatan, tanya tentang pelajaran, tanya tentang umum aja. Tapi biasanya bila mereka tanya saya sesuatu, saya akan cakap 87 hingga 80% lah. 20% simpan. Kenapa? Sebab kita nak berdakwah ni, kita nak orang tanya. Orang tak tanya macam mana cakap? Kalau kita nak cakap, bukan orang mau dengar. So saya buat dia nak tanya. Bila tanya, saya cakap 80%. 20% dia mau tahu, saya tak mau cakap. Sampai suatu hari, pengetua tu datang jumpa saya. Dan pengetua kata, Brother Lim, saya tengok kamu ni agak terpelajar. Kenapa kamu pilih agama ini? Oh, dia cakap macam Islam teruk sangat. Agama ini. Saya pun jawab, saya pilih agama ini. Sebab saya nak ikut Jesus Christ. You pening tak? Pening kan? Dia pun pening. Dalam Islam, ada salah tak? Kalau ikut surah Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 52. Isa alaihissalam adalah seorang Muslim. Betul ke tidak? Semua Nabi dalam Islam beragama Islam. Betul tak? Kalau saya nak ikut Nabi-Nabi semua jadi Islam, ada salah tak? Tak salah kan? Tapi dia pening. Wah, dia Kristian. Dia kata, macam ni ya, dia kata, saya ni Kristian, kita Kristian percaya kepada Jesus Christ, Isa alaihissalam. Tapi orang Islam kan percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia cakap dia masuk Islam sebab nak ikut Jesus Christ. Dia pening. Dia tak tahu Nabi Isa alaihissalam tu Muslim. Betul ke tidak? Wajib beriman kepada semua Nabi, betul ke tidak? Lepas tu saya cakap dengan pengetua, sebenarnya Jesus Christ tu Muslim. Dia kata, no way. Dia kata, Quran kata. Dia kata, itu Quran. Kita percaya Bible. Saya kata, Bible pun kata dia Muslim. Wah, dia terkejut. Adakah? Saya buka Bible, saya baca ayat dalam Bible. Gospel of John, chapter number 5, verse number 30. Saya buka. Saya baca kasih dia. Bible itu sebut apa? Ayat itu sebut, I do not seek for my own will. Saya tidak melakukan dengan kehendak diri saya sendiri. But the will of the Father which are in heaven who has sent me. Saya melakukan dengan kehendak Allah yang mengutuskan saya. Kalau ikut ayat ini, Isa alaihissalam kata apa? Saya tidak melakukan dengan kehendak diri saya melakukan dengan kehendak Allah. Maksudnya, dia taat, patuh, tunduk kepada segala perintah Allah. Maksudnya dia Muslim. Selepas saya buktikan pengetua tangan sudah macam ni. Tahu tak tangan macam ni? Orang sudah defensif. Tak berapa mau cakap lagi. Bila dia kata begitu, saya pun kata, pengetua tak apalah kalau kamu tak selesa nak cakap, tak apalah, lain kali kita cakap je. Dia ingatkan saya merajuk. Dia kata, tak apalah, cakap. So saya minta dia buka Bible. Dia buka kitab Kristian ni panggil Bible lah kan. Saya minta dia buka Gospel of Luke, chapter number 2, verse number 21. Dia buka. Bacalah, saya minta dia baca. Bible sebut apa? Ayat itu sebut dalam bahasa orang putih, dia kata, he was circumcised when he was 8 days old. Dia kata Isa alaihissalam, dia telah dikatankan. Tak katan? Apa? Sunat. Jabatan agama kata wajib. Pening kadang-kadang. Nak ikut mana satu? Wajib ke sunat? Tak apa. Kita khilaf lah. Tak apa. Saya tanya, Isa alaihissalam dalam Bible, dia khatan. Saya tanya pengetua, hari ini, penganut mana satukah yang khatan? Orang Islam ke?
orang Kristian. Yang khatam macam Nabi Isa alaihissalam. Itu pengetua dia tunduk, dia kata orang Islam. So Kristian mana ada khatam? Dia cakap slow-slow orang Islam. Saya pun jawab slow-slow dalam hati. 1-0. Lepas tu saya minta dia buka lagi Bible. Dia buka Gospel of Luke, chapter number 4, verse number 2 and number 3. Dia buka. Dalam ayat Bible tu sebut apa? Isa alaihissalam atau Jesus Christ dalam Bible, dia berpuasa. Dia tak makan daripada pagi hingga petang. Macam kita berpuasa. Saya tanya pengetua, hari ini, kalau kita lihat penganut orang Islam dan orang Kristian, mana satukah yang berpuasa macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Dia tunduk lagi. Dia kata orang Islam. Sudah 2-0. Saya minta dia buka Bible lagi. Gospel of Luke, chapter number 24, verse number 36. Dia buka Bible. Dalam Bible tu dia sebut apa? Isa alaihissalam sering kali bila nampak orang-orang Bani Israel, perkataan yang pertama keluar pada mulutnya adalah Shalom alaikum. Bahasa Ibrani, Shalom alaikum. Jawabnya, alaikum shalom. Bahasa Arab, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bunyi dekat tak? Dekat. Nabi Isa alaihissalam bagi salam. Saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satukah yang bagi salam macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Pernah tengok tak orang Kristian bagi salam macam Jesus Christ? Mana ada? Orang Islam aja bagi salam, betul ke? 3-0. Saya kasih dia bonus lagi. Ni ada bonus ni. Saya minta dia buka Gospel of Matthew, chapter number 26 sampai 39. Dia buka ayat itu, baca. Ayat itu sebut apa? And he fell on his face on the ground and he prayed. Artinya dia sujud, dahi ke atas lantai bila sembahyang. So saya tanya pengetua, hari ini penganut mana satukah yang sembahyang atau solat macam Nabi Isa alaihissalam? Orang Islam ke orang Kristian? Wah, kali ini dia jawab laju sangat. Dia kata orang Islam. Brother Lim, saya ada hal penting kena balik office. Rasa-rasa dia ada hal penting kena pening. Dia pening. Saya biar dia balik office. Selepas 2-3 jam, dia keluar balik. Dia cakap dengan saya, Brother Lim, saya rasa saya tak boleh cakap dengan kamu lagi. Saya cakap, apa sah? Dia kata, saya takut suami saya marah. Saya cakap, pengetua, kita cakap di halayak ramai. Ratus orang kat situ. Bukan cakap berdua-dua. Dia kata, bukan begitu. Dia kata, saya takut saya cakap lagi, saya akan ikut agama kamu. Siapa yang goyang? Saya cakap dengan pengetua, kalau kamu betul-betul mau ikut, jangan ikut saya. Lim Jui Sun, manusia biasa. Penuh dengan kelemahan. Kalau betul-betul mau ikut Jesus Christ. Isa alaihissalam. Itu pun kalau kamu sayang kat dia. Pantang orang Kristian dengar perkataan ni. Orang semua Kristian kata dia sayang kepada Nabi Isa alaihissalam. Betul ke? Dia kata saya sayang. Sayanglah ikut, melainkan kamu tak sayang. Lepas tu saya cakap pengetua, pendekkan cerita, bayangkan kalau Nabi Isa alaihissalam wujud di depan kita sekarang. Bayangkan. Dengan caranya, dia dikhatankan, dia berpuasa, dia bagi salam, dia solat, dia sujud. Dengan amalan dia, janggut panjang. Kita tengok gambar Jesus Christ kan. Dengan amalannya, dengan rupanya dan sebagainya, menyerupai orang Islam ke orang Kristian? Dia kata orang Islam. Saya pun jawab, itu sebabnya saya pilih agama ini. Poinnya saya nak tunjukkan cara saya berdakwah ni, saya menyinggung perasaan dia ke tidak? Saya buat dia marah ke tidak? Saya cari persamaan. Allah suruh kita cari persamaan. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Allah suruh kita cari persamaan. Yang buat dia marah adalah kebenaran. Itu yang dia goyang tu. Walaupun pengetua ni belum pergi berdaftar masuk Islam secara rasmi, tetapi dia sudah berdakwah. Ada seorang perempuan Melayu yang beragama Hindu di sekolah tu. Melayu beragama Hindu. Dia bawa jumpa saya, dia suruh saya tolong Islamkan dia, ajar dia agama Islam. Dan saya ajar dia masuk Islam. Lepas tu dia bawa boyfriend dia sekali. Saya Islamkan boyfriend dia, masuk Islam. Lepas tu dia bawa lagi 4 lagi orang. Semua sekali 6 orang dah masuk Islam.
Daripada pengetua itu saja. Belum daftar lagi. Kita dah daftar belum? Boleh tak sama-sama kita doakan semoga Allah beri hidayah kepada pengetua ini? InsyaAllah. Amin. Dan inilah sedikit perkongsian saya nak berkongsi. Saya haraplah kita semua mulai hari ini mulalah berdakwah. Buatlah ikut kemampuan kita. Saya bukan suruh kita pergi berdialog ke berdebat. Buatlah ikut kemampuan. Yang paling minimum kita semua boleh buat adalah tunjukkanlah akhlak yang baik. Contoh yang baik. Melayu ni mempunyai banyak contoh yang sangat cantik. Yang saya sangat suka. Yang dulu-dulu saya sangat cemburu. Dulu-dulu. Saya sangat cemburu dengan orang Melayu. Kenapa? Bila orang Melayu, mak bapak nampak anak, apa buat? Apa mereka buat? Peluk, cium. Betul ke? Saya tak pernah buat begitu dengan mak bapak saya. Tak pernah cium, tak pernah peluk. Tak ada belah, tak ada perkara ini. Saya sangat suka tengok apa yang orang Melayu buat ni. Sangat cantik. Alhamdulillah. Allah telah gantikan apa yang saya tak dapat dulu. Bagi saya 10 orang anak. So tiap-tiap kali bila saya balik rumah, penuh dengan air liur. Okey, orang sini bertanya soalan ke tidak? Nak tanya soalan ke? Okey, saya bagi 1 minit. Tengok ada orang tanya soalan tak? Ada, saya jawab. Kalau tak ada, saya akan buat kesimpulan. Siapa nak tanya soalan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey. Sahabat tanya suatu soalan adalah ditanya, saya dah memeluk agama Islam, macam mana dengan ahli keluarga saya, saudara mara saya dan sebagainya. Yang saya boleh cakap adalah saya banyak buat dakwah kepada mereka. Yang dulu yang benci kat saya, benci Islam, sekarang ni sayang Islam. Walaupun ada seorang abang ipar saya memang tak suka Islam ni dulu-dulu. 10 tahun bagi masalah kepada saya. Bila datang rumah makannya, tunjuk babi dekat depan aku. Tunjuk arak ke depan saya. Dulu. Tapi sekarang ni, dia sayang Islam. Walaupun dia belum masuk Islam, dia pergi mana-mana, dia cakap Islam tu agama yang cantik. Agama yang baik. Hari itu saya pergi tahun baru Cina tahun lepas. Tahun ni lah. Masa pergi rumah dia, ramai kawan-kawan saudara mara. Dia cakap semua orang. Dia cakap adik ipar saya ni, dia beragama Islam. Agama ni sangat bagus. Dia mengajak agama lagi. Dia tolong buat promosi lagi. Sebab apa? Sebab saya tak lawan. Bila dia tunjukkan arak ke babi kat depan saya relax. Saya tak mau lawan. Kalau saya tak lawan, kita masih lagi boleh berkawan. Kalau saya lawan balik, mungkin saya tak berkawan lagi. Tapi nak tahan 10 tahun, bukan senang. Kalau orang asyik buat hal kat kita 10 tahun, boleh tahan tak? Dan Alhamdulillah, doa-doakanlah. Dan satu lagi adalah ayah saya telah memeluk agama Islam, tapi Alhamdulillah dia telah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. So itulah sedikit. Dan saya masih lagi sentiasa buat dakwah. Semasa bapa saya meninggal dunia, kan orang Cina dia letak itu keranda tu, bapa kat situ kan ada 5 hari. 5 hari saya bercakap tentang saudara mara saya, ahli keluarga saya, jiran saya, kawan-kawan keluarga saya, semua datang tanya. Apa saya masuk Islam? Saya terangkan. Kenapa Islam begini? Saya terangkan. Orang semua tanya Islam berjam-jam, kadang-kadang sampai 12 jam kita bercakap. Saya hanya jawab soalannya. Sekurang-kurangnya selepas jawab, mereka ni tidak mempunyai kebencian terhadap Islam. Mereka mula tengok, wow, dulu ingat Islam begini, rupa-rupanya bukan. Islam begini. Bagus. Saya selalu pergi restoran Cina makan. Dengar elok-elok ah. Restoran Cina yang vegetarian. Tahu tak, makan sayur punya. Saya makan, meja besar. Semua orang boleh duduk, ambil nasi, duduk situ makan. Seringkali bila duduk bersama, orang akan bincang tentang Islam. Pelik betul. Dulu-dulu masa tu ada satu peristiwa. Semasa dulu tu kita di Malaysia kan, kita nak promosi tentang hudud. Ingat lagi?
Orang sana semua Cina cakap, oh mati kalau kita buat hudud semua tanda tangan. Oh, semua kena ini kena itu kan. Semua cakap, wah semua cakap tak baik, tak betul dan sebagainya. Sebenarnya message yang mereka dapat tentang hudud tu yang salah. Mereka tak dapat cerita yang sebenar keseluruhan. So apa saya buat? Dia tak tahu saya Islam mah. Saya Cina duduk sama-sama, mana orang tahu saya Islam. Saya cakap dengan dia, sebenarnya apa yang kamu sebut tadi kurang tepat. Saya belajar, saya pernah dengar pakar-pakar orang Melayu cakap dengan saya. Saya terangkan apa itu hudud. Bila saya terangkan, mereka kata apa? Kalau macam ni kita boleh terima. Kalau macam ni kita boleh terima. Masalah ni mesej tak sampai yang benar. Sebab itulah orang keliru. Jangan salahkan orang. Kadang-kadang kita tak pergi sampaikan. Sebab itulah mintalah sama-sama, jom kita sampaikan risalah Islam. Ajaklah orang Islam. Sekurang-kurangnya, tunjuk contoh yang baik. Boleh ke? InsyaAllah. So saya rasa, ada lagi ke soalan? Ada lagi, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak cakap ke? Saya cakap tajuk ni 1,5 jam. Kalau nak saya cakap, ini bagi jawapan aja. Saya rasa mungkin hari ni tak sesuai kot. Bukan saya tak nak jawab. Kalau saya jawab, nanti you kata, ini bagi jawapan aja. Keterangan tu kita kena faham daripada sejarah. Kena mula dengan sejarah. Kenapa baru-baru ni baru berlaku isu ini? Kita kena tahu. Bila saya terangkan semua ini, baru kita faham. Kalau setakat saya cakap begini, boleh, tapi tak sedap lah. Mungkin saya akan bercanggah dengan berbeza pendapat dengan ramai orang. Macam mana? Nak jawab ke tak jawab? Saya tak kisah. Mana satu? Jawab. Okey, begini. Saya buat laju sikit. Pertama, bilakah mula, masih ingat lagi tak di Malaysia, lebih kurang 12-13 tahun yang lalu, mula pertama seorang penceramah daripada Sabah yang masuk Islam, yang mula bagi ceramah, dia sebarkan orang Kristian menggunakan holy water untuk memurtadkan orang Islam. Pernah dengar tak cerita? Mulai cerita itulah, dia kata, oh sini 3 orang murtad. Maka ustaz lain terdengar, dia pergi bagi ceramah, bukan 3, 30. Ustaz lain dengar, 300. Ustaz lain dengar, 3,000. Akhirnya, salah seorang mufti di Malaysia, 250,000. Semua diam. Tak, saya nak tanya, cerita ini, benar ke tak benar dulu? Cerita inilah yang buat orang Islam ingat, Kristian ni jahat. Betul ke? Nak murtadkan orang Islam. Agama lain kita tak peduli kan? Kristian je. Betul ke? Bagi saya begini. Disebabkan cerita ini, kata beramai murtad dan sebagainya, sebenarnya berita ni benar ke tak benar dulu? Mungkin tak orang murtad pergi laporkan kepada mufti? Mungkin ke? Mungkinkah? Kalau orang mau murtad Melayu, pergi cakap dengan mufti, saya mau murtad, tolong ambil daftar. Nombor saya berapa, nombor berapa? Ada kemungkinan tak? Mana orang mau cakap? Dan macam mana mufti tu boleh dapat nombor tu? Ada beberapa kemungkinan. Satu, dia terima wahyu. Kedua, terlebih makan, terlebih minum. Tahu orang makan lebih, minum lebih, dia hayal. Dapat nombor macam-macam. Yang ketiga, mungkin dia niat baik, dia nak provoke pemikiran orang Islam supaya bangun amalkan Islam. Dia bagi nombor ni, mungkin nombor tu hanya bukan nombor yang benar, tapi dia nak provoke pemikiran orang Islam supaya amalkan agama Islam. Tapi sebagai seorang Islam, sebagai seorang mufti, kita kena cakap yang benar lah. Tapi kalau ikut
ikut rekod di JAKIM, orang yang mohon murtad di Malaysia setakat ini sampai sekarang baru 1,000 lebih saja. So macam mana dia boleh dapat 250,000? Yang ada hitam putih 1,000 lebih. So kita faham. Disebabkan itulah kita dipengaruhi oleh nombor itu, bahawa kita ingat Kristian ni jahat. Disebabkan isu holy water buat kita takut kepada Kristian. Padahal perkara itu memang tak benar sama sekali. Saya sendiri interview dia lebih kurang 8-9 tahun yang lalu di depan pegawai Perkim, dan dia mengaku dia menipu. Tapi cerita holy water minum tak boleh mengucap sudah masuk dalam pemikiran badan setiap orang Islam di Malaysia. Padahal perkara itu tidak benar sama sekali. Masalah ni tambah satu lelaki lagi daripada Sabah lagi. Dia pula sambung perjuangan dia. Culai. Dia pula kata, dia tambah lagi. Saya terkejut bila saya dengar ceramah dia lebih kurang 6 tahun yang lalu. Dia kata apa? Dia kata bapak dia padri. Dia kata dia adalah Pastor Yohanes. Sebenarnya, sesiapa yang kata bapak dia padri, ada 2 kemungkinan. Pertama, dia ni otak tak betul. Kedua, dia menipu. Pilihlah mana satu. Tahu tak kenapa? Dalam agama Kristian, padri tak boleh kahwin, macam mana boleh ada anak? Tapi orang Islam percaya kata-katanya. Saya beli buku dia, saya baca buku dia, yang tajuknya bukunya adalah Kristianisasi dan Gejala Murtad di Malaysia. Terkejut saya. Tidak kurang daripada 6 hingga 80% tulisan dia menipu, dia kelentong. Sebab itulah ini sejarah ini semua ni gabung sekali. Jadi apa? Kita mula mempunyai persepsi yang negatif terhadap Kristian. Okeylah, jawab soalan tadi. Pandangan saya macam mana? Kalau dalam Islam, kalau kita tanya pakar usul, kalau kita tanya mustahid tentang bila sesuatu yang kita tanya, apa hukumnya ini, itu, pakar usul kata apa? Dia kata, itu ibadah khusus ke ibadah umum? Betul ke? So, menggunakan perkataan Allah, ibadah khusus ke ibadah umum? Hello? Umum. Kalau umum, semua perkara adalah halal, melainkan ada dalil yang jelas daripada Al-Quran atau sunnah Nabi Muhammad SAW yang secara jelasnya, eksplisit mengharamkan. Kalau tak ada, halal. Saya tak perlu bagi dalil untuk membuktikan halal. Dalam Islam, semua muamalat adalah halal, melainkan ada dalil mengharamkan. Betul ke tidak? Kalau nak hujah, boleh ke tak boleh? Alah, hari-hari kita baca apa? Al-Fatihah tadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salah kot. Kita kena tukar sikit. Cakap Alhamdulillahirrabbilmuslimin. So, untuk orang Islam aja. Nama bapa baginda Nabi Muhammad SAW, nama bapa dia siapa? Apa maksud Abdullah? Hamba Allah. Seorang jahiliah telah gunakan Allah. Kita ingat orang Kristian baru nak gunakan Allah. Tidak. Mereka telah menggunakan perkataan Allah 1113 tahun sudah gunakan perkataan Allah. Bukan baru. Kita ingat dia baru saja. Dan nak hujan lagi ke? Perkataan Allah ni sebenarnya, kalau nak, okeylah, saya gunakan terbaliklah. Ada orang kata orang Kristian mempunyai niat jahat nak gunakan Allah dan murtadkan orang Islam. Betul ke? Bayangkan ini Kristian. Bayangkan kalau saya Kristian, you habis. Kenapa? Oh, okeylah, kalau tak benarkan saya gunakan, saya kata okay, no problem. Allah you punya, no problem. Tapi Jesus I punya. Kenapa Quran dalam bahasa English orang Islam gunakan Jesus? Kenapa tak gunakan Isa alaihissalam? Kalau you nak saya keluarkan Allah, you keluarkan perkataan Jesus dulu.
Oh, dia nak gunakan perkataan kita tak bagi. Kita gunakan perkataannya boleh. Ini bagus punya agama ni. Boleh faham ke? Ada orang kata, well, masalah bila kita bincang tentang isu Allah ini, kita emosi sebab kita dipengaruhi oleh berita-berita murtad tu. Padahal itu bagi saya tak benar. Kalau kita tak bagi dia gunakan Allah, kita akan jadi masalah tau. Contoh-contoh. Kalau sekarang ni contohnya lah, mahkamah kata, okey, Kristian tak boleh gunakan perkataan Allah. Kalau masalah bagi kita. Masalah apa? Kristian kata, yang tak boleh gunakan Allah tu orang Kristian saja ke atau semua? Melainkan orang Islam saja boleh pakai. Orang Islam saja boleh pakai kan? Lain-lain tak boleh pakai, betul? Masalah. Sebab agama Sikhism, tahu tak agama Sikhism? Dia punya kitab yang bernama Sri Guru Granth Sahib. Kitabnya, begitu banyak perkataan Allah digunakan dalam kitabnya. Adakah kita akan suruh dia buang perkataan Allah daripada kitabnya? Kita kena adilkan. Kristian kalau tak boleh pakai, semua agama tak boleh pakai. Masalah lagi, kita orang Hindu yang bernama Alok Upanishad. Kalau kita pada Alok Upanishad, kitab Hindu banyak menggunakan perkataan Allah. Adakah kita akan suruh mereka buang perkataan Allah? Sebab kita kena adilkan. Kalau Kristian tak boleh pakai, semua tak boleh pakai, betul? Rasa-rasa apa akan berlaku? Mungkin Mei 13 kali lagi. Well, ada orang kata tak boleh, tapi bagi saya, ingat, kalau kita ulama usul akan kata, semua perkara adalah halal, melainkan kita ada dalil yang jelas mengharamkan. Jelas, bukan kita buat interpretasi. Dia mesti mau explicitly jelas. Perkataan yang mukamat, bukan mutasyabihat. Yang jelas, eksplisit. So kalau tak ada, halal. Mungkin budaya di Malaysia, kalau kita tak nak mereka pakai, tak ada masalah. Jangan cakap Islam tak benarkan. Kata budaya tempatan orang-orang tak biasa. Tak ada masalah. Kata budaya, gunakan undang-undang, kata undang-undang kata tak boleh. Tak mau cakap Islam kata tak boleh. Islam boleh. Kita jangan haramkan sesuatu yang Islam telah halalkan. Di negara Arab, orang Kristian, orang Yahudi gunakan perkataan Allah. Kitab mereka. Tak biasa. Orang ulama-ulama Arab bodoh ke? Mereka tak ada isu pun. Kenapa di Malaysia saya jadi isu? Saya uruskan kes murtad di Malaysia. Bukan ramai orang murtad. Kes murtad orang Melayu yang saya uruskan, tak pernah saya jumpa seorang Melayu disebabkan perkataan Allah lah dia murtad masuk Kristian. Tak ada. Bukan kerana kitab. Kebanyakan yang mereka murtad sebab akhlak, contoh yang baik orang Kristian buat. Sebab masa tu mereka, yang saya jumpa, ada yang bekas penagih dadah keluar daripada penjara, orang Islam tak layan, Kristian layan. Mak bapak yang dah pisah, anak tak tahu mana nak pergi, Kristian layan. Orang yang susah, Kristian layan. Kita orang Islam macam mana? Kalau seorang bekas penagih dadah keluar daripada penjara, kita layan dia tak? Macam mana kita pandang dia? Kristian gunakan kasih sayang untuk tolong dia. Akhirnya orang tu rasa terhutang budi. Dan dia nampak, wah rupa-rupanya yang baik ni orang Kristian. Orang masuk agama Kristian bukan kerana kitab, ajarannya. Sebab contoh orang tu. Secara umumnya. So boleh ke tak boleh, itulah pandangan panjang lah kalau nak bincang ni. Ni bagi sikit contoh aja. Okeylah, cukup lah. Ada lagi tak? Tak ada lagi ya? Bagus, jangan tanya. Ada lagi? Boleh ke saya jawab? Okey, last. Terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, saya tak dengar. Ini rakam ni. Dia seorang Islam. Dia seorang Islam. Dia saudara Islam kita.
Mungkin dia mempunyai pandangan yang berbeza. Tetap dia Islam. Tetap saudara kita. Dan bagi saya, kalau kita tak setuju dengan pandangan dia, kita jumpa dia dan kita bincang, tukar-tukar pendapat. Dan hanya saya sedih kalau kita lihat perjuangan mereka, asalnya mereka masuk dalam kumpulan biru tu, tujuannya mereka nak sebarkan sunnah kepada orang biru. Tapi akhirnya sebalik yang berlaku. So kadang-kadang manusia ni, masalah kita ni, kadang-kadang kita tertarik kepada duniawi, kadang-kadang kita tertarik kepada kuasa, tentang glamour, tentang kedua. Saya tak kata dia, saya kata kadang-kadang kemungkinan, kadang-kadang mungkin saya pun akan berlaku. Okey, kadang-kadang masalah kita paling besar di Malaysia hari ini adalah orang politik ini. Orang bila terlibat politik ini, mereka sering kali letak politik di depan, agama di belakang. Mereka sering kali bawa politik ke dalam, mereka sering kali bawa agama ke dalam politik. Padahal mereka sepatutnya bawa politik ke dalam agama Islam. Boleh faham tak apa maksud saya? Ya, sepatutnya Islam membimbing politik, bukan politik membimbing agama Islam. Hari ini keputusan yang banyak yang dibuat adalah politik membimbing Islam. Jawapannya berdasarkan politik, pandangan politik ataupun influence politik ini, pendapat tu dia bagi pendapat berdasarkan politik. Itu jadi masalah. Dalam Islam, politik ni hanya sebahagian kecil dalam agama Islam. Islam bimbing politik, bukan politik bimbing Islam. So, saya bukan cakap kata dia begitu, hanya saya nak kata mungkin ramai orang mempunyai pandangan yang berbeza dengan dia ke, atau ramai yang setuju dengan dia ke. Ada pandangan yang dia kata saya boleh setuju, ada pandangan yang dia kata saya tak boleh setuju, tapi tetap dia saudara Islam kita. Kalau boleh jangan mengumpat. Kalau boleh watawassaw bil haqq. Berpesan-pesan kepada kebenaran. Kita pergi jumpa dia, telefon dia, duduk bincang, bantu dia. Bukan mengumpat. Saudara Islam. Wallahu alam. Boleh saya buat penutup? Sempat saya dengan seorang sahabat saya, Ustaz Muhammad Amin, kami mengarang beberapa buah buku yang sangat-sangat saya rasa penting untuk kita orang Islam baca, sebab dia melibatkan perbandingan agama. Kalau kita nak berdakwah, kita perlu ada ilmu perbandingan agama. Salah satu buah buku yang saya tulis, warna purple sekarang, 7 persoalan mengenai agama Kristian. Dalam buku ini menerangkan macam mana agama Kristian ini boleh tercipta. Atau kata tercipta. Macam mana, bilakah kali pertama dia terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Macam mana agama itu boleh berevolusi. Macam mana boleh terciptanya ajaran itu. Kalau kita faham kepercayaan itu, kalau kita faham cerita ini, kita boleh berdakwah dengan Kristian senang aja. Dan dalam buku ni ada menerangkan beberapa perkara yang kita orang Islam keliru. Salah satu perkara adalah, pernah tengok tak salah sila Nabi? Daripada Nabi Adam AS, salah sila Nabi. Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Pernah lihat tak carta tu? Tahu tak kebanyakan yang kita pernah lihat tu, majoritinya salah. Sebab kita tak tahu salah kat mana. Sebab kita tak buat perbandingan agama, tak tahu salah kat mana. Apa yang kita ada adalah hari ini, kita kata Nabi Isa AS datang pada keturunan Daud AS. Betul ke? Daud AS, Sulaiman AS, dia adalah Bani Israel, suku kaum Yahudi. Itu salah. Itu kata-kata Bible punya. Yang sebenarnya, Isa AS dia tak ada bapa. Kalau tak ada bapa, dia ikut keturunan ibunya. Ibunya kat mana? Disebut dalam surah Maryam, surah ke-19 ayat 28. Ayat itu sebut apa? Ya ukta Harun. Dia kata, wahai wanita-wanita Harun atau adik-adik Harun. Maksudnya, wahai keturunan Harun alaihissalam. Asalnya ini yang benar, ini yang salah. Tapi kita ikut ini. Sebab kita tak tahu bezanya. Bukan dalam bidang perbandingan agama. Satu lagi yang penting.
Kalau saya tanya, jangan jawab. Tolong jangan jawab. Saya tak nak aibkan sesiapa. Iblis asalnya siapa? Jangan jawab. Sebab di Malaysia, ramai orang mempunyai kefahaman iblis asalnya malaikat. Azazil. Ini boleh jawab. Betul ke? Iblis asalnya malaikat atau Azazil, itu bukan ajaran Islam. Itu ajaran Bible, Kristian punya. Bayangkan, rukun iman ada 6. Tolak 1 tinggal berapa? Kalau nak faham betul ke tidak, kita salah faham. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, surah kedua ayat 34. Bila Allah perintahkan, maksudnya Allah perintahkan semua malaikat sujud kepada Adam AS. Sujud di sini bukan sembah. Sujud di sini maksudnya beri penghormatan. Sujud kepada Adam AS, semua malaikat sujud, melainkan iblis. Maka kita buat tafsiran sendiri. Iblis ni yang memberontak. Sebelum tu kita dah buat tafsiran sendiri. Quran boleh tafsir Quran. Setuju tak? Sunnah tak boleh tafsir Quran. Sahabat boleh tafsir Quran. Ulama boleh tafsir Quran. Dan kalau kita baca Quran, tafsir Quran, dalam surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 50. Kanal minal jin. Dia kata apa? Dia kata iblis tetap bergolongan jin. Surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 15, dia kata jin dicipta dengan api. Tapi dalam Islam kita percaya malaikat dicipta dengan cahaya. Mana sama? Yang kita faham tu Kristian punya. Rukun iman kadang-kadang pun gagal. Macam mana nak pergi jauh? Masalah tu kita tak kaji. Ikut-ikutan. Dan ada buku-buku lain. Salah satu daripada buku yang sangat-sangat saya, tapi tak banyak, tinggal sedikit saja. Keaslian Quran tu. Sebab kalau ada peluang, saya boleh cakap tajuk ni. Macam mana nak buktikan Quran kalam Allah. Bukti, bukan percaya. Bukti. Buku ni, hadis-hadis yang semua digunakan dalam buku ni adalah hadis mutawatir. Nak kata Quran tu kalam Allah, tak gunakan hadis ahad pun. Hadis mutawatir. Dan buku ni ajar kita macam mana nak buktikan Quran tu kalam Allah. So, itulah. Ada sedikit buku-buku di luar, siapa-siapa yang nak tengok, boleh tengoklah. So, saya rasa cukuplah setakat ini. Sepanjang penyampaian saya, sekiranya terkasar bahasa, saya minta maaf. Yang baik datang kepada Allah, yang lemah datang pada diri saya sendiri. Panjang umur, kita jumpa lain waktu. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.